Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Hari ini kita akan sambung untuk operasi bergabung melibatkan wang. Operasi bergabung ni sama macam kamu belajar nombor bulat dan perpuluhan. Yang ada operasi tambah dengan bahagi, tolak dengan darab. Ingat balik. Okey. Sebelum tu kita ingat balik. Macam mana kita nak tahu, kita nak selesaikan operasi yang mana dulu. Jadi contohnya kita kena ingat formula dia ku bada tato. Ku tu adalah kurungan. Ku ni adalah kurungan. Maknanya kalau nampak kurungan dulu, nombor dalam kurungan, maknanya kita kena buat kurungan. Ba ni adalah bahagi. Da ni adalah darab. Jadi bahagi dan darab kita kena selesaikan. Tapi tak boleh bergaduh lah. Kita akan selesaikan dalam kumpulan yang sama. Kalau tambah to ni tolak. Tambah dengan tolak pun sama, dia tak bergaduh. Geng yang sama. Kalau bahagi dia jumpa tambah, siapa yang lebih kuat? Bahagi kan? Jadi kita kena selesaikan bahagi. Kalau darab dia jumpa dengan tolak, kita buat darab dulu. Kalau tolak jumpa dengan bahagi, so kita buat bahagi dulu. Kumpulan ni kumpulan yang kuat. Okey, kita tengok contoh pertama. Contoh ni dalam buku teks. Tengok contoh yang pertama. Ini adalah penyata bank. Okey, baki dalam bank ada RM6,800. Okey, setiap bulan deposit sebanyak RM150. Maksudnya orang ni dia masukkan duit 150 setiap bulan. Okey, soalannya berpandukan penyata bank di atas, berapakah baki wang pada 31 Mac? Ada perkataan baki, tapi baki ni bukan maksudnya tolak. Bayangkan kamu ada duit 6,800. Bulan Januari kamu masuk 150. Bulan Februari kamu masuk 150. Bulan Mac kamu masuk lagi 150. Jadi berapakah jumlah sebenarnya? Okey, so ayat matematik yang kita boleh buat adalah duit asal ada 6,800. Tambahkan dengan ada 3 kali kemasukan duit, iaitu RM150 kali dengan 3, darab dengan 3. Lepas tu kita tambahkan dengan 6,800. Itu maknanya operasi bergabung. Okay, so jadi kita akan selesai tambah dengan darab kan? Siapa yang kuat tadi? Darab kan? Jadi kita akan buat darab dulu. Dapat 450 tambahkan dengan RM6,800. Menjadikan baki wang dalam akaun pada 31 Mac 2021 adalah sebanyak RM7,250. Itu maksud dia. Okey. Jadi ini operasi yang terlibat adalah tambah dan darab. Jadi darab lebih kuat, jadi kita buat darab dulu. Okey, contoh yang kedua. Okey. Gambar menunjukkan ada harga runcit untuk sekotak. Ni. Sekotak susu ni harga satu kotak RM1.60. Kalau kamu beli banyak, harga borong untuk 24 kotak, dia jatuh sebanyak RM27 untuk 24 kotak. Mana lagi untung? Soalan dia tanya, hitung beza. Beza kamu dah tahu dah, operasi tolak kan? Harga bagi 24 kotak susu secara borong dengan runcit. Ni berapa beza dia? Berapa beza untung dia kalau kamu beli sekotak yang besar tu, yang 24 kotak dengan sekotak yang satu kecil saja. So 24 kotak darab dengan RM1.60. Kalau beli satu RM1.60. Jadi kira satu-satu dalam ni. So RM24 kali RM1.60 tolak dengan RM27 ni. Okey, jadi RM1.60 darab dengan 24. Sebab darab dengan tolak, jadi darab kuat, so dia darab dulu, kemudian baru tolak. Jadi beza harga bagi 24 kotak susu secara borong dengan harga runcit ialah RM11.40. Jadi kalau beli harga borong yang ni lagi jimat RM11.40.
Kalau kamu beli RM1.60 sampai 24 kotak, mahal jadinya. Tapi kalau beli banyak sekali bundlenya, dia jadi murah. Okey, ini darab dengan tolak siapa kuat? Darab. Okey. Okey, contoh yang ketiga. Okay, tengok jadual ini. Kos bulanan tempat tinggal jenis pangsapuri. Rumah tinggi lah. Okey, sewa 750. Selenggara. Selenggara ni macam maintenance lah. Kena bayar RM56.50. RM56.80. Sewa je 750. Kena bayar selenggara lagi. Selenggara ni macam orang kutip sampah, cuci jalan, tangga, lift. Okey, berdasarkan jadual, berapakah jumlah kos tempat tinggal bagi tempoh 15 bulan? Ini adalah untuk sebulan. 750 tambahkan dengan RM56.80. Inilah kita dapat ni. Kita tambahkan dulu. Tapi dia buat dalam bentuk kurungan. Sebab kita nak tahu berapa sewa sebulan. Jadi bila dia tambahkan, maknanya sebulan orang ni kena bayar RM806.80. Okey. Okey, so dia darab dengan 15 bulan. Okey, darab dengan 15 bulan ni maksudnya sebab dia nak cari tempoh 15 bulan ni setahun lebih lah. So dia darab 15, dapatlah RM12,102. Okey. Okey, contoh yang keempat. Okey, Reza telah memenangi pertandingan robotik tahun 2020. Dia dapat berapa tu? RM2,500. Ni geng dia lah ni. Pasukan Reza ada 4 orang. Okey, Reza dapat duit tu, dia beli jam dia. Setelah diagihkan sama banyak. 2,500 ni dia kongsilah 4 orang. Tak bolehlah dia seorang saja kan. Okey, dia agih kepada 4 orang. Dia dapat duit bahagian dia. Dia beli pula jam berharga RM89.90 sebagai kenang-kenangan. Jadi, berapakah baki wang Reza selepas dia beli seutas jam tangan? Dia dapat RM2,500 tu. Bahagi 4. Jadi, seorang dapat berapa? Lah seorang dapat berapa tu, dia beli pula jam. Jadi, sebab apa dia guna operasi bahagi? Sebab dia agihkan kepada 4 orang. Okey, bahagi 4. Lepas tu, maknanya Reza dengan 3 orang kawannya ni, seorang dapat RM625. Daripada RM625 ni, Reza beli pula jam RM89.90. Jadi, baki duit Reza adalah RM535.10. Okey, mari kita tengok contoh. Ini tak ada cerita. Okey, bagaimana dengan RM100,650 tambah 5 darab RM2,468. Kita tak boleh. Jangan buat tambah dulu. Takkan 100,650 tambah 5. Okay, ingat balik. Kubadatatu. Kurungan bahagi dengan tambah. So, ni ada tambah dengan darab. Siapa kuat? Darab kan? Okay, jadi kita akan buat darab dulu kat sini. So, kita buat darab lah. Okay. RM 2,468 darab 5. Maaflah. Cikgu tak berapa elok sangat Darab 5. 8 kali 5, 40. 6 kali 5, 30. Tambah 4, 34. 4 kali 5, 20. Tambah 3, 23. 2 kali 5, 10. Tambah 2, 12. Okey. Jadi, ni kita tak guna dah. Dia akan jadi RM. Ingat cikgu pesan tulis 12,340. Barulah kita tambahkan dia. Dalam susun mesti betul RM. Okey, susun 12,340. 12,340 tambah. Okey, tambah 4, 9. 6 tambah 3, 9.
RM. Okey, jadi inilah jawapannya. Okey. Okey, contoh. Alamak, terlepas dah pula. Tak apalah. Kita terus yang ni lah dulu. Okey. Okey, yang ni ada kurungan. Darab dengan kurungan. Dalam kurungan ada tolak dengan darab. Okey. Okey, kita sambung. Kita terus buat dalam kurungan dulu. Kita buat dalam kurungan. Okey. RM 921,000 tolak RM 878,655. Okey, tolak. Okey, tolak tak boleh. Okey, jadi macam biasalah. 5, 4, 3. Tak boleh. Pinjam. Berapa tadi? 10 tolak 8. 2. Ni 4. Ni okey. Daripada 42,345 baru darab dengan 16. Okey, darab dengan 2 digit. Okey, 5 kali 6 30. Ingat balik, 4 kali 6 24, tambah 3 27. 3 kali 6 18, 20. 2 kali 6 12, 14. 4 kali 6 24, 25. Okey, ni tak guna dah. Okey, so potong tak sifar. 51, 5, 41. 41, 51, 5, 41, 4, 3, 2, 4. RM. Oh, RM tak payah tulis pun tak apa. RM tak payah tulis kat sini. Lepas tu kita tambahkan dia. Kita tambah 7 tambah 5, 12. 5, 7, 7, 6. Baru tulis RM. Jadi jawapannya RM677,520. Okey? Okey, harap kamu faham. Okey, ingat sama saja macam operasi biasa. Dia cuma ada RM. Ingat, RM dan titik perpuluhan kena letak. Okey, selamat berjaya. Okey, jangan lupa buat latihan. Bye.